Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada Profesor Madja Dr. Gulce Bala. Nama saya Muhammad Kafid bin Abdul Rahim dari tahun 2, juga dari program sejarah, akan melakukan satu pembentakan tutorial soalan 8 yang bertajuk bincangkan bagaimana peristiwa pembunuhan Boston, lebih tepatnya Boston Massacre pada tahun 1770 memperhebatkan penentangan koloni Amerika terhadap kerajaan kolonial British. Dalam pada itu, kita akan masuk kepada bahagian pengenalan. Kita ketahui bahawa revolusi Amerika ni telah berlaku pada tahun 1775 sehingga 1783. Merupakan juga sebuah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dunia. Jadi, perkara ini telah membawa kepada penubuhan Amerika Syarikat sebagai sebuah negara yang bebas daripada tanah jajahan. Dan pembunuhan ini, iaitu pembunuhan Boston Massacre, lebih tepatnya berlaku pada 5 Mac 1770 dan peristiwa inilah yang menjadi titik tolak pergolakan antara Amerika dengan British. Jadi sebenarnya konflik antara Amerika dan British ni sudah bermula sejak tamatnya Perang 7 Tahun yang berlangsung pada 1756 sehingga 1763. Dan dalam pada itu British kalah serta mengalami hutang yang banyak. Jadi inisiatif British ni adalah melalui cukai untuk meningkatkan ekonomi bagi membayar hutang yang banyak tersebut. Maka kehadiran cukai ini telah membawa kepada provokasi terhadap Amerika. British mengambil langkah mengantar tenteranya ke Boston untuk meredakan ketegangan, tetapi sebaliknya pembunuhan pula berlaku, termasuklah Crispus Attucks yang merupakan seorang lelaki Amerika yang memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Mengenai latar belakang, semenjak tahun 1768, kerajaan British telah menghantar sekumpulan tentera ke Boston untuk menegakkan undang-undang dan mengekang ketidakpuasan. Tetapi seperti yang baru saya katakan tadi, perkara ini, kehadiran tentera British ni semakin lagi memberikan ketegangan, lalu menciptakan persaingan pekerjaan antara penduduk tempatan dengan tentera British sebagai buruh di pelabuhan. Satu insiden telah berlaku apabila sekelompok penduduk Boston pada malam 5 Mac 1770. Jadi terdapat beberapa orang yang beberapa tokoh yang memainkan peranan yang sangat penting untuk menyebarkan propaganda dalam kalangan masyarakat. Antaranya adalah Samuel Adams dan Paul Revere. Jadi mereka ni sangat berperanan signifikan dalam menyemarakan semangat revolusi dalam kalangan kolonial serta mengubah persepsi mereka terhadap pemerintah British dari sekadar penjajah kepada penindas. Jadi malah ada sentimen anti-British yang semakin meningkat dalam diri kolonial Amerika. Seterusnya adalah mengenai mekanisme pembentukan gerakan penentangan yang terbagi kepada 3. Pertama sekali adalah jawatan kuasa surat menyurat, Committee of Correspondence. Okey, untuk jawatan kuasa surat menyurat ni telah dibentuk oleh kolonial Amerika. Jadi jawatan kuasa ini dibentuk adalah bertujuan untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam penentangan terhadap pemerintahan British. Dan mereka juga, jawatan kuasa ini berperanan dalam menyebarkan maklumat tentang peristiwa-peristiwa penting seperti pembunuhan Boston, dan dapat dilihat juga bahawa surat ini membantu memberi persepsi negatif tentang kerajaan British
dan memberi gambaran tentang kejadian tersebut kepada orang-orang seluruh kolonial. Inisiatif yang dilakukan melalui jabatan kuasa ini adalah tentang melalui pamflet, akhbar dan poster digunakan untuk menyebarkan maklumat kepada orang ramai. Jadi setiap suratnya akan diantar oleh jawatan kuasa atau tokoh pemimpin diantar ke media cetak untuk disebarkan dengan lebih meluas ke seluruh kolonial. Apa tujuannya? Maka tujuannya adalah untuk menggalakkan kerjasama antara kolonial untuk menentang kerajaan British. Seterusnya adalah pembangunan identiti Amerika yang bebas. Kita dapat lihat bahwa identiti ini tidaklah muncul serta-merta, tetapi dia muncul melalui peristiwa yang meningkatkan kesedaran politik rakyat Amerika. Contoh yang kita dapat lihat adalah apabila peristiwa 5 orang awam terbunuh dalam insiden Boston Massacre telah membangkitkan kesedaran tentang ketidakadilan dan keperluan sendiri daripada kehadiran ketenteraan ini. Jadi terdapat propaganda yang seperti dibuat oleh tokoh yang berpengaruh seperti Paul Revere, dan propaganda ini digunakan sebagai alat komunikasi politik untuk meningkatkan kesedaran bahawa koloni Amerika bersatu dengan perjuangan, dan untuk mengukuhkan jaringan komunikasi mereka sebagai platform, maka koloni Amerika ini menggunakan Commits of Correspondence. Dan seterusnya, mekanisme pembentukan gerakan penentangan juga adalah terhadap pengaruh terhadap Sons of Liberty. Apa itu Sons Liberty? Sons of Liberty ini adalah merupakan sebuah kumpulan rahsia revolusioner yang ditubuhkan di tanah jajahan Amerika pada pertengahan tahun 1760-an. Dia pada mulanya organisasi ini ditubuhkan adalah sebagai tindak balas terhadap akta-akta yang diperkenalkan. Contohnya Akta Stamp 1765, Akta Townshend 1767 dan Akta Teh 1773. Akta-akta yang diperkenalkan oleh British kepada Amerika ini adalah sangat menindas bagi pihak kolonial British bagi pihak kolonial Amerika. Sons of Liberty ini adalah permulaan kempen boikot dan revolusi ekonomi, serta organisasi ini cuba untuk mendorong orang ramai untuk bergantung kepada produk tempatan dan mengurangkan pergantungan mereka terhadap barangan yang diimport dari Inggris melalui boikot. Dan antara kepimpinan yang wujud adalah seperti tokoh-tokoh utama, yaitu Samuel Adams, John Hancock, dan Paul Revere. Beranjak pada faktor penentangan koloni Amerika terhadap kerajaan kolonial British. Faktor penentangan koloni Amerika ini adalah bermula daripada pengaruh golongan patriotik itu sendiri. Maka kita dapat lihat bahawa juga tokoh patriot yaitu seperti Samuel Adams, John Hancock, dan Paul Revere menggunakan pelbagai cara untuk menyebarkan semangat anti-British. Mereka ni adalah tunjang kepada faktor penentangan, dan seperti kita ketahui bahawa seperti Samuel Adams ni seorang tokoh patriot, juga seorang pemimpin yang sangat lantang dan berpengaruh dan membangkitkan semangat menentang British. Manakala Paul Revere pula merupakan seorang pengukir dan patriot yang terkenal dan turut menyebarkan maklumat anti-British. Begitu juga John Hancock yang memainkan peranan dalam mendorong rakyat untuk menyokong perjuangan kemerdekaan sebagai ahli perniagaan dan pemimpin yang dihormati. Sentimen anti-British. Jadi, sentimen ini adalah merupakan perasaan dendam dan permusuhan yang semakin meningkat dalam kalangan penjajah Amerika terhadap pemerintah dan dasar British. Dalam pada itu, sentimen ini didorong oleh pelbagai peristiwa dan termasuk ketidakadilan,
maka satu tindakan punitif yaitu the Intolerable Acts telah direka untuk menghukum Massachusetts dan menyebabkan berlakunya penyekatan pemerintah sendiri yaitu penjajah serta meningkatkan kehadiran tentara British. Sebaliknya kehadiran tentara British ini menyebabkan persengketaan ataupun ketegangan yang uh, lebih merangsangkan apabila pembunuhan beramai-ramai di Boston ini berlaku. Maka pembunuhan 5 rakyat koloni oleh askar British telah mengejutkan banyak pihak dan digunakan sebagai propaganda yang kuat. Seterusnya, faktor yang dapat kita lihat juga adalah penyebaran propaganda dan berita. Jadi propaganda ni disebarkan melalui berbagai bentuk seperti penulisan dan media komunikasi lain seperti pamflet, surat kabar dan juga lukisan. Tetapi contoh yang paling terkenal propaganda revolusioner ni adalah melalui media bercetak seperti pamflet dan surat kabar. Dari aspek pamflet iaitu Common Sense karya Thomas Paine yang diterbitkan pada Januari 1776. Jadi pamflet ni adalah alat propaganda yang sangat efektif sebab dalam pamflet tersebut beliau menyederhanakan hujah atau perdebatan filosofis yang kompleks menjadi mudah difahami dan dapat diterima oleh khalayak umum. Contoh yang dapat kita lihat juga adalah surat kabar seperti The Boston Gazette dan The Pennsylvania Journal yang memainkan peranan yang turut penting dalam menyebarkan berita, pendapat dan propaganda. Bukan sekadar itu, malah propaganda juga disebarkan melalui penggunaan lukisan dan visualisasi. Dan selain itu, propaganda juga memainkan peranan dalam perhimpunan awam dan pidato yang juga menjadi medium penting dalam menyebarkan ideologi revolusioner. Jadi pidato paling yang terkenal yang dapat kita ketahui adalah ucapan daripada Patrick Henry dengan seruan bersemangatnya iaitu "Give me liberty or give me death". Kesan penentangan yang dapat kita lihat bahawa ianya mencerminkan keinginan rakyat untuk mendapatkan hak terhadap pemerintahan British yang bersifat tidak adil. Jadi kita ketahui juga ada cukai yang tinggi dikenakan oleh pihak British kepada koloni-koloni Amerika. Mereka ni perlu ada wakil dalam parlimen untuk menyuarakan suara mereka. Ya, lalu muncullah slogan iaitu "No taxation without representation" yang menegaskan hak mereka untuk mempunyai perwakilan dalam pengembangan undang-undang yang mempengaruhi mereka. Jadi bila perkara ini berlaku, maka penentangan telah mencapai puncaknya pada tahun 1775 apabila perang meletus di antara pasukan British dan koloni Amerika dalam pertempuran Lexington dan Concord. Jadi perjuangan ini juga mencapai kemuncaknya apabila tentera British yang dipimpin oleh Jeneral Cornwallis menyerah kalah di Yorktown. Jadi bila situasi ini berlaku, maka kerajaan British mengadakan perundingan damai iaitu Perjanjian Paris pada tahun 1783 dan mengiktiraf kemerdekaan Amerika dan mengakhiri penguasaan British di Amerika Utara. Selain itu, kesan penentangan yang dapat kita lihat adalah perubahan sosial. Perubahan sosial juga adalah aspek kesan yang dapat kita lihat melalui idea-idea kebebasan yang telah membuka ruang untuk perkembangan hak sivil dan penglibatan politik yang lebih meluas bagi masyarakat di Amerika. Jadi, revolusi Amerika yang muncul ini telah mengubah landscape keagamaan di negara ini. Contohnya, dalam aspek keagamaan, revolusi ini telah membawa usaha kepada pemisahan gereja daripada negara dan sekaligus membentuk satu prinsip untuk mengasaskan kebebasan beragama di Amerika. Salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah penggubalan Virginia Statute for Religious Freedom pada tahun 1786 yang dirangka sendiri oleh Thomas Jefferson.
Jadi dalam akta ini, beliau telah menghapuskan keistimewaan gereja rasmi dan melindungi hak individu sama ada untuk memilih atau tidak memilih agama. Jadi selain itu, perubahan sosial juga berlaku dalam kalangan wanita, yaitu yang turut memainkan peran penting dalam masyarakat. Apabila mereka ini lebih menumpukan pendidikan dengan memupuk nilai moral, pengurusan rumah tangga, dan asas sains serta kesusastraan untuk melahirkan ibu yang berkualiti dalam masyarakat republik. Dan juga dalam konteks amalan perhambaan, wujudnya perbezaan antara prinsip revolusi dan amalan perhambaan yang mulai dipersoalkan oleh masyarakat. Jadi, contohnya Pennsylvania telah menjadi negeri yang pertama sekali meluluskan undang-undang pemansuhan, diikuti oleh Massachusetts, namun status tidak berubah dalam kalangan sosial masyarakat sebab masyarakat kulit hitam pada ketika itu tetap berada status yang uh, sama rendah berbanding dengan status mereka yang berkulit putih. Dan kesan penentangan yang dapat kita lihat adalah tumpuan kepada perubahan ekonomi. Jadi kita ketahui bahwa Akta Stem dan Akta Townshend ini adalah contoh utama perundangan yang membebankan kolonial Amerika, dan kolonial Amerika mengambil inisiatif untuk berkembang maju melalui perdagangan dan sara diri. Jadi dalam pada itu, boikot meluas kepada barang British dilakukan dan membawa kesan ekonomi serta merta dan bukan sahaja mengurangkan import British tetapi menggalakkan pengeluaran tempatan. Dan dalam pada itu wanita juga ketika itu memainkan peranan penting sebab mereka ni menghasilkan kain buatan sendiri dan sekaligus mengurangkan pergantungan kepada barangan British tetapi juga memupuk ekonomi domestik yang sedang berkembang. Dan seiring dengan perubahan ekonomi ini, maka telah memberi kesan kepada perkembangan ekonomi tempatan dengan cara yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Sebab artisan dan tukang mengalami peningkatan dalam permintaan untuk barangan keluaran tempatan. Dan dalam pada itu juga, amalan pertanian juga turut berkembang dalam kolonial Amerika. Dan perkara ini telah menciptakan satu peluang pekerjaan dan kepelbagaian ekonomi dalam komuniti. Jadi terdapat juga penumpuan hubungan perdagangan dengan negara asing seperti dengan Kongres Kontinental yang mengambil langkah untuk memudahkan perdagangan dengan negara-negara seperti Perancis dan Spanyol. Sebab negara-negara ini turut bekerjasama bersama dengan kolonial Amerika untuk melumpuhkan dan meruntuhkan kekuasaan pengaruh yang besar oleh British terhadap Amerika. Dan kesimpulannya, pembunuhan beramai-ramai Boston pada 5 Mac 1770 bertindak sebagai pemangkin kepada pemberontakan koloni Amerika kepada kerajaan kolonial British. Dan pembunuhan beramai-ramai Boston menjadi peristiwa simbolik yang menyemarakkan kebencian dan kecurigaan orang ramai terhadap British. Dan situasi inilah yang menanamkan semangat penentangan kepada rakyat Amerika yang kemudiannya membawa kepada peristiwa yang lebih besar seperti pemberontakan Pesta Teh Boston yang membuka jalan yang lebih besar bagi revolusi Amerika. Jadi ringkasnya, pembunuhan beramai-ramai Boston ini adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Amerika sebab dia mencetuskan penentangan terhadap pihak berkuasa kolonial British. Jadi episode inilah yang menunjukkan kemarahan rakyat terhadap penjajahan dan menjadi pencetus kepada revolusi yang akhirnya membawa kepada kemerdekaan Amerika. Sekian, terima kasih.